Okay, kita continue perbincangan kita yang lepas sampai ke soalan ini. Cikgu rasa awak dah buat semua dah ni. Dah jawab semua dah. Dan cikgu tinggal beberapa soalan. Okay, untuk kita bincang hari ini. Dan siapa yang belum hantar lagi tu, tengok sini je lah. Okay, lepas pada tu awak boleh tengoklah awak. Betul ke tidak apa yang awak buat tu ya. So kita tengok soalan ini. Soalan ini dia kata kuprum 2 oksida bertindak balas dengan zin menghasilkan zin oksida. Dan kuprum seperti yang ditunjukkan dalam persamaan berikut. So terangkan mengapa tindak balas di atas adalah tindak balas redox dari segi perubahan nombor pengoksidaan. Jadi di sini kalau kita nak terangkan ini merupakan tindak balas redox dari segi perubahan nombor pengoksidaan, maka apa yang kita perlu buat kat sini, kita kena tengok nombor oksidaan lah. Jadi sini kalau kita tengok, Cu sini adalah Cu2+. O sini adalah O2-. Zin kat sini adalah Zn2+. O kat sini adalah O2-. Jadi kalau kita tengok dari segi O2- ini, O2- dengan O2- tak berlaku perubahan apa-apa pada O2-. Maka O2- itu, okay, oksida ini dia tidak terlibat dalam tindak balas redox. Jadi yang terlibat dalam tindak balas redox adalah Cu dengan zin. Di mana kalau kita tengok Cu, nombor pengoksidaannya adalah positif 2. Zin kat sini nombor pengoksidaannya adalah kosong sebab dia atom. Zin kat sini nombor pengoksidaannya adalah positif 2 manakala Cu ini kosong. Jadi kat sini kita tahulah kalau redox dari aspek perubahan nombor pengoksidaan, apa yang kita perlu tahu kat sini, kalau nombor pengoksidaan bertambah, okay, maka kita panggil tindak balas pengoksidaan. Kalau nombor pengoksidaan berkurang, maka tindak balas penurunan. Okey. So sekarang ni bila kita nak terang dari aspek perubahan apa tu nombor pengoksidaan, so kita boleh katalah poin yang pertama kita kata nombor pengoksidaan Cu, okey, berkurang daripada Cu positif 2, ni Cu positif 2 kepada kosong. Jadi apa yang kita boleh kata, kalau nombor pengoksidaan dia berkurang, maka Cu mengalami tindak balas penurunan. Okey. So kalau kita nak ambil Cu2+ pun boleh juga. Okey, Cu2+ mengalami tindak balas penurunan. Okey. Yang ketiga, kita kata zin pula. Okey. Nombor pengoksidaan zin bertambah daripada kosong ke positif 2. Bila bertambah, maka poin seterusnya kita boleh kata zin mengalami tindak balas pengoksidaan. Okey, itu kita terangkan mengapa tindak balas di atas adalah tindak balas redox dari aspek nombor pengoksidaan. Sebenarnya kita boleh terai juga redox bukan dari aspek nombor pengoksidaan, tetapi kita boleh terangkan dari aspek kalau dia tidak kata nombor pengoksidaan, kita boleh terangkan dari aspek elektron. Macam mana kita nak terangkan dari aspek elektron? Kita ambil, boleh buat setengah persamaan di mana Cu2+ sebelum, lepas tindak balas jadi Cu. Lepas tu zin, daripada zin lepas tindak balas jadi Zn2+. Jadi bila kita nak buat setengah persamaan macam ni, kita tengok Cu2+ kena plus lah 2. 2 apa? 2 elektron. Zn2+, 2
plus kena plus 2 tu apa tu elektron. Maknanya daripada setengah persamaan ini kita tahu Cu2 plus dia terima elektron. Zinc ni bila positif duduk sebelah kanan, maknanya atom zinc ni dia lepas 2 elektron. Okey, itu yang kita dapat daripada setengah persamaan. Daripada setengah persamaan itu, kita boleh nyatakan tindak balas redox ataupun tidak. So, kalau katakanlah kita nak buat tindak balas redox dari aspek elektron. So, point kita boleh kata, okey, kita boleh ambil zinc dulu. Contoh zinc. Zinc ni atom. Jadi kat sini kita kena kata atom. Atom zinc melepaskan elektron membentuk ion Zn2+. Kalau ni kita nak cerita dari aspek elektron. So, poin yang kedua, bila dia lepas elektron, maka atom zinc mengalami tindak balas pengoksidaan. Okey. Kemudian kita cerita pasal kuprum pula. Kuprum ni Cu2+. Maka kita tulis ion Cu2+ menerima elektron membentuk atom Cu. Dan poin keempat, kita kata bila ion Cu2+ menerima elektron, maka poin yang keempat, ion Cu2+ mengalami tindak balas penurunan. Okey, jadi cikgu tunjuk ke awak ada dua aspek lah. Okey, dua aspek macam mana kita nak nyatakan tindak balas redox. Iaitu yang pertama kita boleh cerita dari aspek nombor peroksidaan. Yang kedua kita boleh cerita dari aspek elektron. Ni aspek elektron. Okey, ada lagi kita boleh nyatakan redox. Okey, bagi tindak balas ini. Kita boleh nyatakan redox dari aspek oksigen. Sebab tindak balas ini melibatkan oksigen. Contohnya kita tengok Cu ni, lepas elektron. So, poin yang pertama kita boleh kata Cu hilang O. Okey, boleh Bila hilang O dan so, kita buat ayat panjang sikit lah. CO, ambil cikgu CO ni. Okey. Kita ada CO. CO hilang O membentuk Cu. Okey, kemudian CO mengalami tindak balas penurunan. Sebab kita tahu kalau hilang O, penurunan. Okey, poin yang ketiga, kita kata pasal zinc. Okey, zinc menerima O, membentuk ZNO. So, bila dia terima zinc membentuk ZNO, maka yang keempat kita boleh kata zinc mengalami tindak balas oksidaan. Okey. Jadi untuk tindak balas ni saja kita boleh nyatakan tindak balas redox dari aspek nombor peroksidan boleh, dari aspek elektron boleh, dari aspek oksigen pun boleh. Jadi bila kita ingat takrifan itu dari aspek-aspek mana, maka kita boleh terangkanlah. Okey, sesuatu tindak balas itu tindak balas redox daripada aspek yang kita dah belajar. Okey, ada soalan nak tanya cikgu tak? Ada tak soalan nak tanya cikgu? Tak ada cikgu. Boleh faham ke ni? Boleh. Boleh. Okey. Boleh Okey, so kita pergi kepada soalan seterusnya. Soalan seterusnya, dia bagi kat sini KI tambah dengan X2. Di mana kalau kita tengok S ini boleh ambil K daripada I. Maknanya X ini dia duduk atas I dalam siri elektrokimia ataupun dalam jadual berkala unsur X ini berada di atas I.
Okay, sebab itu X boleh ambil K daripada I. Jadi kalau kita tengok awal-awal tadi, kita tengok dari segi elektron piawai ni, kita tahulah. Tahu apa dia? Okey, tahu kat sini. So kalau kita tengok, tadi kita kata KI kan? Maknanya kat sini, hok mana boleh ambil I ini adalah hok mana duduk bawah. Sebab hok duduk bawah tu kenegatifan dia lebih tinggi. Ataupun kita boleh kata lebih reaktif lah. Kalau kita tak seguna elektron piawai sebab soalan ni tak royak pun dari aspek elektron piawai. Maka kita boleh kata bila X ni boleh sesarkan A, maka X ini lebih reaktif. Jadi X ini lebih reaktif. Okay. Sebab dia boleh ambil K ni daripada I. Jadi kalau X ini lebih reaktif, kita pun ingat unsur halogen ataupun ada siri kereaktifan halogen di mana kalau kita boleh ukur F duduk atas sekali diikuti oleh Cl, kemudian Br, kemudian I. Hak ni kita ingat sebab dalam jadual berkala unsur ni semua jadual berkala unsur menuruni kumpulan. Dia start dengan fluorin, klorin, bromin dan iodin. Main kat sini ni I. I mana I? I duduk bawah sekali ni. Maknanya X ini boleh bromin, boleh fluorin. Tapi tidak sama sekali, bromin dan klorin saja. Tidak sama sekali untuk fluorin sebab fluorin ni adalah sangat reaktif. So bila dia sangat reaktif, dia tak sesuai digunakan untuk tindak balas ini. Jadi pilihan kita adalah klorin dengan bromin. Hok duduk atas tu dia lebih reaktif. Jadi macam mana kita nak buat kat sini? Dia kata cadangkan satu nama bagi halogen X. So kita boleh ambil lah sama ada klorin ataupun bromin. Ni dua. Halogen yang perlu awak tahu. Yang boleh menyesarkan X, menyesarkan K daripada KI. Kemudian soalan dia kata tulis persamaan setengah bagi pengoksidan dengan penurunan. Ni kita kena pecah dia kalau kita nak persamaan setengah. Di mana kalau kita tengok K ni. K ni K plus. I ni I minus. Ni X. Tu. K ni K plus. I ni adalah X ni X minus. Kat sini adalah I2. Daripada persamaan sama juga dengan tadilah. Kalau kita tengok persamaan tadi. O ni sebelum O2 minus, lepas O2 minus, supaya juga kat sini. K plus, selepas pun K plus. Jadi K plus ni tak berlaku apa-apa tindak balas pada dia. Jadi K plus ini dikenali sebagai ion penonton. Sebab dia tidak mengalami apa-apa perubahan. Dipanggil ion penonton. Manakala ada kat sini, kita ada I minus. Lepas tindak balas jadi I2. Maka kita pun tulislah persamaan setengah. Dia punya setengah persamaan ni. Setengah persamaan. Di mana I minus lepas tindak balas jadi I2. Kemudian kita pun yang kedua pula. Yang kedua X2 jadi X minus. So kita buatlah yang kedua X2 jadi X minus. So kita nak tambah gana. Tolak sebenarnya kena tolak juga. Tolak ke apa? Tolak I. Kita balance ada 2, tak 2. Bila 2, 2I. Hak ni pula tolak kena tolak juga. Tolak apa? Tolak I. 2, tak 2, jadi 2. Persamaan dia. Tetapi persamaan, syarat persamaan tak boleh ada tolak. Jadi bila tak boleh ada tolak, maka hak tolak ni kita bawa mari ke sini. Sama juga dengan yang ni, yang tolak buat mari ke sini. Bila tolak buat pergi ke situ, maka kita ada 2 lah. Sini. So kita akan ada I minus. Ni tak ada dah buat mari sini. So dia akan jadi I2 plus 2E. Kemudian kat sini pula I2 tolak buat mari sini. Jadi tambah 2E. Hasilnya adalah 2XL.
Tu kita panggil persamaan setengah. Jadi bila kita nak letak pengoksidan atau penurunan, kita tengok yang ni tolak dia lepas. Maka ni setengah persamaan untuk pengoksidaan. Yang ni pula kalau kita tengok dia terima. Dia terima, maka ini merupakan setengah persamaan bagi penurunan. Okey, so kita dah jelas dah tindak balas redox. Okey, dari aspek apa dia? Dari aspek pemindahan elektron. Ni kita panggil pemindahan elektron lah. Sebab bila kita buat ni melibatkan elektron. Okey, ada soalan nak tanya cikgu? Ada soalan nak tanya cikgu? Ada soalan ke nak tanya cikgu? Senyap sunyi belakang ni. Dengar ke tak Dengar cikgu. Dengar. Ada soalan nak tanya. Boleh faham ke ni? Boleh. Boleh ha? Adenin. Lagu mana adenin? Adenin? Ada soalan nak tanya? Okey, soalan ni dah jawab ke belum? Dah jawab ke belum? Dah cikgu. Dah cikgu. Dah. Siapa yang dah tu? Okey, cuba baca jawapan awak. Siapa dia tak tahu tu? Tak apa, baca je jawapan awak. Aik senyap pula ni. Cepatlah. Siapa dia kecek sana? Nombor pengoksidaan Mg bertambah daripada kosong kepada positif 2. Lepas tu? Mg mengalami tindak balas pengoksidaan. Okey, bagus. Lagi teruskan. Nombor peroksidaan Cu berkurang daripada positif 2 kepada kosong. Okey, bagus. Kemudian? Cu mengalami tindak balas penurunan. Comel 4 markah. Siapa dia saat ni? Siapa saat ni? Hanim. Hanim. Okey. Okey. Comel dah tu. Bagus tu. Okey. Kalau cikgu kata ni dari aspek perubahan nombor pengoksidaan. Kalau cikgu kata dari aspek elektron, dari aspek pemindahan elektron. Okey. Siapa nak volunteer jawab? Kalau daripada aspek pemindahan elektron. Siapa nak jawab? Okey, cepat sikit. Siapa nak jawab? Kalau dari aspek pemindahan elektron. Cikgu nak cuba. Okey, siapa tu? Syafika. Syafika. Okey, Syafika cuba. Atom magnesium melepaskan elektron membentuk ion magnesium. Okey. Lagi? Ion cuprum Okey. menerima elektron. Sekejap. Cikgu tulis ni jawapan awak ni. Okey. Apa dia kata? Atom magnesium Mg melepaskan elektron membentuk ion magnesium. Melepaskan elektron membentuk ion magnesium. Berapa charge magnesium? 2+. Mg2+, bagus. Okey, lagi? Atom magnesium mengalami tindak balas
mengalami tindak balas pengoksidaan. Okey, teruskan lagi. Ion kuprum menerima elektron Kuprum berapa? membentuk Kuprum berapa? kuprum 2+. Kuprum 2 plus. So, ingat tu. Jangan teringat Ion kuprum 2. Apa berlaku? Menerima elektron membentuk atom kuprum. Menerima elektron membentuk atom kuprum. Okey, lepas tu? Ion kuprum 2+ mengalami tindak balas penurunan. Comel. Mengalami tindak balas penurunan. Okey, juga dapat 4 markah. Okey, betul dah tu. Jadi bila kita nak kata redox sini, kalau daripada perubahan nombor pengoksidan, kita kena royaklah. Bertambah ataupun berkurang. Okey. Kalau pemindahan elektron, kita nak kata satu lepas, satu terima. Kalau lepas, pengoksidaan. Kalau terima, penurunan. So, simple saja jawapan dia, kan? Okey. So, orang lain okey ke tu? Okey ke orang lain? Okey, cikgu. Okey. Siapa kata okey tu? cikgu. Siapa kata okey tu? Takut suara orang tular je. Siapa kata okey saat ni? Elisa. Ha? Elisa. Elisa. Okey. So, kita tengok soalan ni pula. Dia kata terangkan tindak balas redox yang berlaku dalam eksperimen 1 dan 2. Dalam jawapan anda, masukkan semua setengah persamaan yang terlibat. Okey. Jadi dikata kat sini, kita ingat. Kalau halogen ni kita ingat apa dia? Dia start dengan klorin, bromin, iodin dalam jadual berkala unsur. Naik ke atas, dia lebih reaktif. Okey. Jadi di sini, kalau kita tengok eksperimen yang ni. Yang ni kalau kita tengok, nampak tak? KCl. Ni yang pertama tekanlah. So cikgu ambil ni yang kedua. So yang pertama, KCl masuk air bromin. Campur dengan air bromin Br2. Dia kata tak ada. Ada tindak balas. Soalnya Cl ni di atas bromin. Jadi Cl ni lebih reaktif. So bromin tak bolehlah nak reaktif daripada Cl. So di sini tidak ada tindak balas. Yang kedua pula, bila kita letak K ni, kita tambah dengan klorin. Air klorin. Air klorin Cl2. Klorin duduk atas. Br di bawah. Maka klorin boleh ambil K daripada Br. So bila klorin boleh ambil K daripada Br, maka hasilkan jadi KCl plus dengan Br2. Okey, ini kita panggil persamaan tindak balas. Bukan persamaan setengah, persamaan tindak balas. Okey. Jadi daripada sini kita tahu bahawasanya yang satu tu tak ada tindak balas. Kenapa tak ada tindak balas? Sebab bromin lebih reaktif berbanding klorin. Okey. Jadi di sini kalau kita nak jawab, okey, yang pertama tindak balas tidak berlaku. Okey. Tak boleh markah lagi. Sebab apa tak boleh markah? Sebab kita ulang. Dia kata tiada tindak balas. Jadi kita kena royak. Sebab apa? Sebab kalau soalan kata terangkan, maknanya kita kena jawab. Sebab apa? Sebab apa tidak ada tindak balas? So kita kata apa dia sebab apa? Okey. Kita boleh kata bromin kurang reaktif berbanding klorin. Jadi bila dia kurang reaktif, oleh itu bromin tidak dapat menyesarkan klorin daripada larutan KCl. Tu. Jadi oleh kerana bromin kurang reaktif berbanding klorin,
maka bromin tidak dapat menyesalkan klorin daripada lautan KCl. Itulah kita punya terangkan bakpo. Okey, kemudian kita pergi kepada persamaan yang kedua. Terangkan tindak balas redox berlaku. Okey, untuk 2 pula kita kata, ya betul, ada tindak balas. Okey, so kita kata tindak balas redox berlaku. Okey, dalam dalam dua senang. Kalau kita nak buat dua lah. Okey, ataupun kalau kita tak buat dua, kita tak tanda dua, so kita boleh katalah tindak balas redox berlaku apabila air klorin dimasukkan ke dalam larutan kalium bromida. Tu. Nah, jadi kita dapat berapa markah dah? 2 markah dah situ. Tindak balas berlaku. Ini tindak balas tidak berlaku sebab kurang reaktif. Okey. Kemudian poin yang ketiga, kita nak terang. Apa tindak balas berlaku? Bila kita nak kata tindak balas berlaku sebab inilah sebab klorin lebih reaktif. Jadi seterusnya kita kata klorin lebih reaktif berbanding bromin. Dah dia lebih reaktif, maka ataupun oleh itu klorin dapat menyesalkan bromin daripada larutan kalium bromida. Okey. Poin yang ketiga. Okey. Poin yang keempat, dia kata terangkan. Kita kata kita baru royak klorin lebih reaktif, maka klorin dapat menyesalkan. Jadi lagu mana kita nak relate dengan redox? Kita nak relate tindak balas redox. Jadi kita pun nak terang lah. Okey, nak terang. Jadi apa yang berlaku kat sini, cikgu tulis mula persamaan. Kita baru hanya buat 3 markah baru tu. Okey, dia markah semua sekali adalah 8. Okey, so cikgu tulis mula persamaan dia. Iaitu kita ada K Br tambah dengan Cr2. Hasil dia ni adalah Br betul. Okey, hasilnya adalah KCl plus dengan Br2. Okey, katakanlah dia tak royak. Kita nak royak pasal redox ni. Dia tak royak kan? Dia tak kata pasal untuk elektron ke ataupun nombor pengoksidaan. Dia tak royak. Bila dia tak royak, maka kita boleh tengoklah kita nak senang hok mana. Ataupun oleh kerana dia nak setengah persamaan, kita pun ambil setengah persamaan. Kita pun tengok Br kat sini, Br minus. So, Br minus. Lepas dia jadi Br2. So, dia jadi Br2. 2 tak 2. Okey. Jadi tolak, cikgu buat cepat ni. Awak boleh faham ke tak ni? Tolak buat mycin dia tambah 2 elektron. Boleh faham ke tu cikgu buat derah tu? Cikgu buat laju tu. Okey. Satu Cl2 sini, Cl2. Lepas sini ni kan Cl minus. Cl minus. 2, 2. Tolak buat mycin ni jadi tambah 2E. Tu yang berlaku. Tu yang berlaku. Jadi kita nak terang hak ni. Jadi kalau Br2 ni lepas elektron, ni kita panggil tindak balas pengoksidaan. Hak ni terima elektron, tindak balas penurunan. Maka hak ni semua adalah kita panggil setengah persamaan. Hak ni juga adalah setengah persamaan bagi tindak balas penurunan. Jadi kita nak cerita redox lah. Okay, nak cerita redox ni pasal ni. Kita boleh tulis lah. Kita boleh tulis lah. Okay, tulis apa dia? Okay, siapa nak tolong? Nak tolong bagi tahu. Damia. Damia ke tak dia jawab? Cikgu nak baca, cikgu nak tulis ni.
Cuba cerita dari segi redox ni. Dia kata terangkan tindak balas redox ni. Terangkan tindak balas redox dalam eksperimen 1 dan 2. 1 memang tak ada tindak balas, 2 ni ada tindak balas. So kita nak cerita redox. Macam mana kita nak cerita ni? Macam mana kita nak cerita ni? Cik senyap belakang ni. So kita ambil ni ion bromida kan? So kita boleh kata ion bromida iaitu Br minus ni. Melepaskan elektron membentuk molekul bromin. Okay, kalau kita nak spesifik, dia ada 2, kita kata 2 ion bromida. Melepaskan 2 elektron, membentuk molekul bromin. So, bila dia lepas, maka ion bromida iaitu Br minus mengalami tindak balas pengoksidaan sebab dia lepas. Kemudian kita ambil pula klorin. So, klorin tu dalam bentuk molekul. So, kita kata molekul klorin tambah ni maknanya terima elektron membentuk, okey, 2 elektron kan, membentuk ion, okey, klorida. Okey. Jadi, bila dia membentuk ion klorida, maka molekul klorin mengalami tindak balas penurunan sebab dia terima elektron. Okey, jadi kita pun nak bilailah markah kita buat saat ni. Okey, ni kita dah ada 3. So sekarang kita ada yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang ke-8, yang ke-9. Ya, biasanya soalan ni jawapan dia kadang-kadang lebih daripada 8. Tetapi dia kira maksimum 8. So kalau lebih pun dia akan bagi markah 8. Okey. Boleh faham ke tidak ni? Boleh terima ke tidak ni? Boleh Okey. So cikgu pergi kepada soalan last sekali. Soalan last sekali dia kata kat sini, ejen penurunan dalam satu tindak balas juga boleh juga bertindak sebagai ejen pengoksidaan dalam satu tindak balas yang lain. Jadi soalan ni dia nak suruh awak nyatakan ejen satu bahan itu dalam satu tindak balas dia jadi ejen penurunan. Dalam tindak balas yang lain dia jadi ejen pengoksidaan. Jadi bila nak jawab soalan ini, apa yang perlu awak tahu adalah tentang ejen penurunan. Ejen penurunan ini adalah bahan yang mengalami tindak balas pengoksidaan. Manakala ejen pengoksidaan ini adalah bahan yang mengalami tindak balas penurunan. Okey, tu kita kena tahu. Jadi bila kita nak cari ejen pengoksidan, kita kena carilah bahan mana yang dioksidakan. Kalau kita nak cari apa tu ejen pengoksidaan, kita kena carilah bahan mana yang mengalami tindak balas penurunan. Maka kita pun tengok Fe. 2 plus. Lepas tindak balas, jadi Fe3 plus. Jadi kalau kita nak cerita dari segi nombor pengoksidaan, daripada positif 2, dia jadi positif 3. Apa yang berlaku kepada nombor pengoksidaan? Bertambah. Bila bertambah, tindak balas apa? Tindak balas pengoksidaan. Bila tindak balas pengoksidaan, maka Fe2 plus bertindak sebagai apa? Ejen penurunan. Tu. Yang pertama kita dapat. Yang kedua, kita fokus kepada ejen sebab dia nak kata ejen tu. Kita pun tengok Fe2 plus juga. Lepas tindak balas jadi Fe. Kalau kita nak cerita dari segi nombor pengoksidaan, daripada positif 2 pergi kepada ini kosong. Maknanya kat sini nombor pengoksidaan dia berkurang.
berkurang, tindak balas apa? Tindak balas penurunan. Bila penurunan, Fe2 plus kat sini bertindak sebagai ejen apa? Ejen pengoksidaan. Okey, jadi jawapan dia nak ni lah. Nak benda ni je. Tak perlulah kita nak oyak benda lain, tak perlu. Kita fokus kepada statement dia kata, ejen penurunan dalam suatu tindak balas boleh juga bertindak sebagai ejen pengoksidaan dalam satu tindak balas yang lain. Okey. Jadi di sini kalau kita tengok, bila kita nak jawab soalan ini, so kita tulislah. Kita tulis apa dia? Okey, so kita tengok kita tulis apa. Tulis satu-satu. Contohnya ni. So kita kata apa dia? Ambil satu. Okey. Tindak balas satu. Nah, kita kata apa dia? Nombor pengoksidaan Fe bertambah daripada positif 2 ke positif 3. Maka Fe mengalami tindak balas pengoksidaan. Bila pengoksidaan, maka ion Fe2 plus bertindak sebagai ejen penurunan. Okey, dapat 2 poin. Poin dia yang pertama, kita cerita pasal nombor pengoksidaan bertambah tindak balas pengoksidaan. Yang kedua, kita cerita pasal oleh kerana dia mengalami tindak balas pengoksidaan, maka dia merupakan ejen penurunan. Okey. Kemudian kita pergi kepada tindak balas 2 pula. Okey, tindak balas 2. Cikgu royak sosok ni sebab nak suruh awak nampak nak jawab tu. Kadang-kadang kita tahu, tapi bila tengok soalan kita tak tahu nak start kat mana ni. Okey, so tindak balas 2. Tindak balas 2 ni kita nak royak pasal nombor pengoksidaan jugalah sebab kita pilih nombor pengoksidaan tadi. Dan soalan pun tidak arahkan awak, okey, untuk ceritakan redox dari aspek apa-apa. Okey, jadi kita pun ambil nombor pengoksidaan senang. So kita pun katalah poin yang ketiga. So kita kata nombor pengoksidaan Fe berkurang dari positif 2 ke kosong. Okey, bila berkurang maka Fe mengalami tindak balas penurunan. Bila dia mengalami tindak balas penurunan, maka poin keempat, ion Fe2 plus bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Jadi sekarang ni kita dah nyatakanlah dia punya statement dia ni. Ejen penurunan dalam suatu tindak balas boleh juga bertindak sebagai ejen pengoksidaan dalam suatu tindak balas yang lain. Okey, ada soalan nak tanya kat cikgu? Boleh jelaskan ni? Kita dah bincang soalan ini, kita nak cerita pasal redox yang baru. Okey, lepas pada tu barulah kita pergi kepada sel-sel. Bila dah tahu nak royak pasal redox ini, barulah kita pergi kepada sel kimia, kita pergi kepada sel elektrolisis, okey, kita pergi kepada tube U, kita pergi kepada pengaratan. So sekarang ni kita nak suruh mahir dulu. Okey, redox lagu mana keadaan dia, okey, pengoksidaan lagu mana keadaan dia, penurunan lagu mana keadaan dia. Okey, ada soalan nak tanya lagi? Ada soalan nak tanya lagi? Ada tak? Tak ada, cikgu. Ada cikgu. Tak ada. So kalau tak ada, cikgu rasa kita berhenti setakat ni lah ya. Kita berhenti setakat ni. Okey, cikgu harap lepas pada ni boleh terus buat ulang kaji. Dah ada soalan, boleh teruslah nak jawab soalan dan sebagainya. Sebab cikgu rasa dah jelas dah tentang redox di sini. Cuma kita akan pergi kepada situasi berbeza tu, kita tengok minggu depan lah lagu mana ni. Okey, so kita berhenti setakat ni. Okey, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Terima kasih, cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih, cikgu.